Kita tahu kebaikan ini. Tu. Dia kata Nabi kami ajak hormati tetamu. Jadi kami hormat, kami ikut. Dan dia nak tahu lebih detail lagi. Siapa dia Nabi Muhammad ni? Dia pun tulis itu satu buku itu cara dakwah dia begitu. Tu kata peribadi kita orang tengok orang. Okey. Tu jadi kena kawal. Kena tunjuk contoh yang baik. Macam di Jepun lah, Jepun punya Allahu Akbar. Sampai tak betul mudah-mudahan gini. Bahwasanya penggunaan ini dinamakan syukur atau terima kasih dalam artikel yang sebenarnya. Sebab syukur menurut istilah Islam ialah menggunakan anggota dan nikmat ke arah jalan yang baik. Syukur juga berarti menjauhi segala maksiat dengan mencegah anggota lahir dan batin dari melakukannya. Inilah yang dikatakan oleh ulama salaf, asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu meninggalkan segala maksiat. Syukur itu meninggalkan segala maksiat. Ada ke orang lepas-lepas melakukan maksiat dia kata syukurlah? Ada ke kita pernah dengar orang minum bir dia kata bismillahirrahmanirrahim? Ada orang ukur dia kata bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tahu sebenarnya benda tu. Dia tahu benda tu sebab selain lainlah kita minum air. Macam kita minum air, bismillahirrahmanirrahim, minum. Minum, alhamdulillah, syukur tu. Kalau kita kata nak minum, syukurlah. Minum dah, tak nampak dia punya kaedah syukur. Kayak panas lagi, kayak panas mati. Jadi syukur ini kata Nabi Muhammad SAW adalah menjauhkan dia daripada maksiat, segala maksiat. Bahwasanya pekerjaan dalam Islam tidaklah terbatas pada diri sendiri, tetapi meliputi juga pada diri orang dan makhluk yang lain. Yang kata Islam ni tuan-tuan, dia tidak berdiri di atas kaki sendiri. Dia bukan untuk diri dia saja. Dia hidup kat dunia ni tuan-tuan, itu yang kata Islam. Itu sebab Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk dia sejagat, umat sejagat ni. Allah. Kalau Nabi kata, aku untuk aku sendiri, maka tak tersebar Islam tu. Sopalah juga kita bila Allah jadikan kita ni sehat walafiat pula, dengan tulang pakak yang kuat, ada kemampuan, maka kita kena tolong orang juga. Pertama mula ni ada keluarga kita, lepas tu ahli jemaah kita, kena tolong. Itu yang nama bukan atas diri sendiri. Kan kadang-kadang kita dengar istilah atau kalimah, dia ni penting diri ya. Kan ada kan? Dia ni penting diri sendiri je. Dah, Nabi kata apa? Untuk orang lain juga, menambah untuk orang lain. Kita sehat kena bantu orang yang lemah. Tu. Pekerjaan itu kalau boleh dipandang sebagai satu sedekah untuk orang yang melaksanakan, tidak kira banyak atau sedikit, susah atau mudah, asal saja maksudnya baik atau suci. Sebagai contohnya ialah seperti satu perbuatan seorang memberi tali kasut kepada saudaranya, menuangkan air ke dalam timba orang yang meminumnya, membuang dari jalan suatu yang menyusahkan orang yang berjalan, manis muka atau senyum terhadap kawan dikala bertemu. Demikian di antara pengajaran Rasulullah SAW tu. Manis muka, sedekah juga. Bila bertemu tu manis muka. Nak sembah-sembah pun manis muka. Tu orang suruh nak sembah. Kalau lah ustaz duduk depan ni serius dia tak gelak kan, orang pun apa ustaz ni serius macam orang kata pula macam tu. Siapa juga macam kita dalam rumah tangga kita pun sama. Bila orang tanya papa okey, apa benda rimau, mama okey, mama okey sikit lah. Papa rimau, mama kucing lah kira gitu. Anak buat penilaian. Dia kadang-kadang dia kata apa, saya suka kawan dengan dia sebab muka dia manis, senyum aja. Perbuatan seorang memberi tali kasut, ganti tali kasut pun sedekah juga. Menuang air ke dalam timba orang yang meminumnya. Macam kita lah duk pergi umrah tu,
Kita dah tak ada apa kerja nak buat sangat, duduk kat tu lah, duduk kat tu air zam-zam tu, tengok orang kita bagi. Boleh pahala ni kan tu. Tu pahala-pahala yang bukan semua orang boleh buat, tak ada. Kita duduk itu, kita dah habis dah. Habis satu soti ya. Duduk. Boleh pahala dia. Tu. Membuang dari jalan suatu yang menyusahkan orang berjalan, ada halangan ataupun dalam jalan berlompak, kita ambil satu inisiatif, kita cari batu-batu gravel betul, kita tambah bulang lubang tu, jadi orang pun jalan senang. Allah besar pahala dia. Tuan-tuan, ganjaran ni kita tak nampak masa kita hidup, tuan. Kita nak mati besok. Allah mudahnya pengurusan jenazah kita besok. Tuan. Sebab banyak contoh-contoh kita tengok. Itu sebabnya Nabi kata apa? Menuntut ilmu ni bukan kata dalam buayannya. Lahat, liang lahat, banyak ilmu dia. Tu. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Bagaimana Aisyah tanya bagaimana orang yang dalam kubur itu ketika mana malaikat datang. Kalau tuan-tuan ada satu kitab karangan Imam Al-Qurtubi, Bab Kiamat. Dalam tu ada muka surat 184 dia cerita. Nabi kata yang kita talqin tu, bila talqin imam kata wahai Polan bin Polan, sebentar lagi akan datang malaikat kepada kamu, dua malaikat. Nabi kata apa? Ketika disebut Polan bin Polan tu, Allah akan masukkan roh lah. Mayat itu terus duduk lah, mendengar lah. Itu pesanan daripada atas tadi. Dia tak boleh reflect. Dia tak boleh kata Imam, nombor 2 tadi apa? Dia tak boleh kata betul lah. Dia tak boleh kata tak apa dengar nombor 2 lah. Dia dengar tu, dia kata nombor 1 yang ni, nombor 2 ni. Dia bersedia lagi ada malaikat nak datang. Tu kata Nabi Muhammad SAW. Tu mana kata talqin tu kadang-kadang berguna juga. Tu. Pihak orang Melayu buat ni betul lah tu. Tidaklah kata bid'ah dolalah ke apa kan. Untuk membantu. Sebab kitab tu kata takkan Imam Qurtubi nak tipu kita pun. Disandarkan dengan hadis Nabi. Maka iyalah. Rasulullah kata apa? Orang yang mati itu bila ruhnya dah sampai, ruhnya dimasukkan balik, dia akan dalam berkeadaan duduk. Nak menantikan. Sebab apa? Tu Imam tu kata apa? Wahai Polan bin Polan, sebentar lagi akan datang dua malaikat kepada kamu, akan bertanyakan kepada kamu soalan ni, soalan tu. Maka hendaklah kamu jawab dengan terang dan jelas. Jangan kau gemetar. Dia tanya, bagi tanya tu Imam. Dia tak boleh kata, hang kat atas senang lah, tak kata main dia tengok tu. Dia tak boleh kata macam tu. Dia kata macam tu, bukan kata tu Imam lari. Semua lari. Mati kaya dia saja seorang-seorang. Allah Akbar. Benda-benda ni tuan-tuan, Nabi cerita, benda tak berlaku lagi tuan-tuan. Tak berlaku lagi pada kita. Tapi kita boleh kita boleh imagine kalau benda ni besok akan berlaku. Pasti akan berlaku pada kita. Each and every one of us pasti akan bertemu. Bukan malu. Satunya mula-mula mati dulu. Lepas tu persoalan tu pasti akan datang. Kecuali dah kita mati syahid. Tu. Nampak-nampak tak ada orang tu nak mati syahid pun. Kecuali mati accident lah. Syahid kubur. Takkan kita nak pergi tahan, nak mati syahid, mati pun. Jadi mati kufur pula. Tapi Allah yang maha mengetahui cara mana kita nak mati. Cuma yang kita nak kena buat apa? Just a bit of preparation untuk menghadapi itu, supaya kita senang. Tentuan kita hidup tuan-tuan, ibadat yang kita nak lakukan, Allah bukan suruh kita buat banyak-banyak pun. Buat sikit-sikit tapi ikhlas. Kalau banyak tak ikhlas pun tak guna juga. Sikit je Allah nak, jadi ikhlas. Nak datang dan ikhlas, nak makam ikhlas tu macam mana? Allahu Akbar. Makam ikhlas ni macam mana kita nak buat? Macam kita buat dosa. Dosa kita ada, kita cerita kat orang. Dah, kita simpan. Siapa pun tak tahu. Kita dengan Allah dia tahu. Macam tu lah ikhlas. Kita kena buat satu pekerjaan yang kita dengan Allah saja tahu. Tapi syaitan ni, dia akan cucuk kita supaya orang nak tahu juga kita. Kena cerita juga, tidak orang tak tahu yang baik ni. Kita pun duk fikir, betul ke lama tutup. Kita pun cerita lah. Betul tak ni, surau ni yang ikon banyak tu, tak siapa bagi aku. Potong tu zero tu jadi. Tak pula lepas kita kata mati lah, tak ada pahala langsung dah kita. Rugi lah, ya amat sangat.
Allahu Akbar. Setiap kebaikan tu ikhlas. Kita dermalah banyak mana pun. It's not the amount yang Allah kira. Ikhlas. Sincerity. Jadi manis muka atau senyum terhadap kawan dikala bertemu, sedekah juga. Sedekah. Demikianlah di antara pengajaran Rasulullah SAW. Tuan Allahu Akbar. Rasulullah, untung kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi kita panduan dan tunjuk ajar yang cukup baik. Nabi cerita ni tuan, sebab apa? Hadis-hadis Nabi yang kita baca ni sebenarnya kalam Nabi Muhammad SAW. Quran yang kita baca tu kalam Allah. Relation dia Allah very close. Quran cakap ni Nabi susun pantai kan hadis lah. So kita pun nak. Maka kita tahu dah apa yang bakal berlaku selepas kematian kita ni, mana kita nak duduk. Berpandukan kepada amal kebajikan yang kita buat ni. Kalau ikhlas, kita boleh expect that something is good. Kalau kita pun dah macam apa juga, kita pun takut-takut. Cuma apa kita boleh minta rahmat daripada Allah saja. Minta pertolongan Allah. Minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Cuma kita kena duduk on the right path. Duduk di atas garisan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan berganjau. Walaupun ramai juga orang telah mati walaupun berada di jalan yang lurus. Yang ni mak ompit, mati juga. Jalan lurus lah, ompit macam mati juga. Wallahu a'lam betul. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat pun dan sekiranya terkasar bahasa, insya-Allah apa yang disampaikan tadi dapatlah kita amal sama-sama untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam fi rusuli allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin ya rasulullah. Ya Allah, berkatilah perhimpunan kami pada malam ini, rahmatilah perbisaan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan yang agar terus istiqamah di dalam majlis ilmu dan salat-salat jemaah ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.